Untuk awal pagi ini di mana akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai mengeratkan silaturahim dan narasumber kita untuk hari ini ya, alhamdulillah bersama dengan Ustaz Muhammad Nasheed Superi akan mengongsikan sedikit sebanyak mengenai wawancara kita untuk hari ini ya. Ya. Jadi assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, mengeratkan silaturahim. Memangnya orang kalau tadi bercakap silaturahim ini siapa sebenarnya untuk kita ni eratkan silaturahim ini? Adik-beradik kah, kawan kah, saudara kah? Jadi terlebih dahulu kita ingin mengetahui sebagai mukadimah dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih mula-mula Muammar dan Atul. Alhamdulillah kita ni bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi ini kita ni dipertemukan lagi. Apatah lagi di bulan Syawal lah, masih ada peluang kita ni untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tajuk pada hari ini iaitu tentang eratkan silaturahim. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam lagi tentang tajuk ini, ada baiknya kita ni fahamkan dulu apa erti sebenar silaturahim itu. Jadi perkataan silaturahim itu terdiri daripada dua. Yang pertama silah dan yang kedua adalah ar-rahim. Apa arti silah? Apa arti rahim? Dari segi bahasa, arti silah ini artinya bergabung ataupun berkumpul. Jadi bergabung ataupun berkumpul. Manakala rahim daripada segi bahasa artinya kaum kerabat. Kaum kerabat yang dekat, yang ada pertalian darah sama kita ni. Jadi ada bezanya di sini, silah ar-rahim sama ukhuwah. Kalau ukhuwah, ukhuwah Islam, atau artinya saudara Islam kita ni, sama ada ia berkaitan ada pertalian darah ataupun indak. Contohnya kawan kita ni atau ukhuwah. Tapi kalau silah, ia ada pertalian darah kita ni. Contohnya kita ni punya ibu bapa kita ni atau paling hampir sama kita ni. Selepas itu siapa? Adik-beradik kita ni. Okay? Lepas itu nenek kita ni, datuk-datuk kita ni, sepupu sekali dan seterusnya, sepupu dua kali. Dari segi istilah pula, silaturahim itu ialah berlaku ihsan. Berlaku ihsan ataupun berlaku baik kepada kaum kerabat kita ni. Jadi di dalam kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ia mengatakan bahawa kerabat ini terbahagi kepada dua. Kerabat terbahagi kepada dua. Yang pertama kerabat yang mahram dan yang kedua kerabat yang bukan mahram. Kalau kerabat yang mahram itu ialah orang yang kita ni dapat nikahi. Contohnya seperti ibu bapa kita ni. Kita ni dapat kahwin sama, kalau lelaki dia dapat kahwin sama mamanya sendiri. Kalau bini-bini dia dapat kahwin sama bapanya sendiri. Selepas itu adik-beradiknya, sama ada adik-beradik lelaki ataupun perempuan. Seterusnya adik-beradik kepada kedua ibu bapanya itu. Itulah yang dinamakan sebagai kerabat yang mahram. Kerabat yang bukan mahram ialah saudara yang halal dinikahi, seperti anak kepada ibu bapa saudara kita ni itu. Jadi itu ia punya dunia. Selepas itu, kenapa kita ni mesti mengeratkan silaturahim? Salah satu cara pengukur kesempurnaan iman seseorang itu didukung oleh banyak faktor sebenarnya. Bukan sekadar kita ni mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, malah faktor yang lain juga kita ni mesti ada hubungan yang baik sesama insan. Kenapa kita ni harus mempunyai hubungan yang baik sama insan itu adalah salah satunya kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintahnya. Memang kita ni diperintahkan untuk mengeratkan silaturahim kita ni itu. Bukan hanya sekadar apabila kita ni orang bertemu sama kaum kerabat kita ni, lepas itu kita ni berkumpul, bukan hanya sekadar cuma itu saja. Apa yang penting selepasnya itu? Adakah selepas kita ni
membuat silaturahim kita ni tu tani jalan berkunjung arah orang atau berjumpa, adakah selepas itu kita ni masih mempunyai hubungan yang baik bersama mereka? Ataupun adakah kita ni selalu ingatkan orang atau apatah lagi kedua ibu bapa kita ni, adakah kita ni selalu memasukkan nama kedua ibu bapa kita ni, kerabat kita ni, saudara-saudara kita ni di dalam doa kita ni? Adakah kita ni bersedia apabila mereka ni, kerabat kita ni, apabila mereka memerlukan masa kita ni ataupun tenaga kita ni untuk minta bantuan, adakah kita ni bersedia? Kalau jawapan kita ni adalah ya, atutah namanya inti sebenar silaturahim atau wallahu alam. Baik. Jadi untuk seterusnya Ustaz mungkin dapat lagi dikongsikan apakah sebenarnya hikmah dalam silaturahim ini? Alhamdulillah, baik. Apabila kita ni bercakap tentang hikmah, sabut saja hikmah sudah pasti positif maknanya tak? Hikmah ni positif artinya. Apabila tani sebut saja pasal hikmah, hari-hari kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, murahkanlah rezekiku, panjangkanlah umurku. Lepas tu tani selalu berdoa, ampunkanlah dosaku, berkatilah hidupku, rahmatilah hidupku. Betul. Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan sebagaimana ada dalam hadisnya yang berbunyi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apabila kita ni maukan apa yang kita ni hajati tadi tak, artinya macam mana? Artinya maksudnya barang siapa yang suka dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung kekeluargaan, yakni silaturahim. Balik semula. Jadi apabila kita ni maukan semua tu, kita ni haruslah, senang saya caranya, kita ni haruslah menyambung silaturahim. Banyak kebaikannya kalau sekiranya kita ni menyambung silaturahim. Kita ni mendapat rezeki. Apabila sebut rezeki, luas artinya sebenarnya. Bukan hanya sekadar harta, tetapi macam-macam rezeki kita ni. Rezeki di keliling kita ni disayangi. Kalau kita ni lihat orang yang suka menghubungkan silaturahim ni, ia ramai orang suka. Kalau sekiranya niatnya tu kerana Allah Subhanahu wa taala, ramai yang suka arahnya. Ramai yang hormat arahnya. Ramai yang mendoakan, apatah lagi kalau sekiranya satu hari nanti ia kita ni tidak lagi ada di dunia ni. Orang akan ingat akan kebaikan kita ni atau contohnya dulu mula hatunya selalu ke rumahnya membawa makanan arah kita ni. Tani ingat lepas tu tani doa mudahan rohnya dicucuri rahmat. Betul. Jadi orang akan ingat. Jadi macam-macam lagi lah kebaikannya, wallahu alam. Ya, itu antara hikmah dalam silaturahim ya. Jadi apakah antara hukum mengeratkan silaturahim ini, Ustaz? Baik. Jadi hukum mengeratkan silaturahim ini, para ulama bersepakat bahawa hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib kita ni mengeratkan silaturahim kita ni itu sesama Islam. Itu dari segi umumnya, tapi dari segi lebih detailnya lagi sesama kaum kerabat kita ni. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ومن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Tafsirannya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, yakni Nabi Adam alaihi salam. Dia, yakni Allah, menciptakan daripadanya pasangannya Siti Hawa. Dia, yakni Allah, mengembangbiakan daripada kedua-duanya zuriat, keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengawasi, yakni memerhati kamu. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Seterusnya, kewajipan mengeratkan silaturahim itu juga disandarkan dengan rasa keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda,
wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Maksudnya di sini, dan sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengeratkan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam. Alhamdulillah. Wah, itu yang kita ketahui bersama, kalau hukum bagi mengeratkan silaturahim ini adalah wajib. Jadi maka kalau mereka yang memutuskan ini berdosalah. Jadi mungkin dapat lagi dijelaskan lebih lanjut mengenainya. Okey. Baik, soalan itu. Okay. Jadi kita ni ambil saya sebagai contoh. Ada saya dengar satu ceramah daripada Ustaz Abdul Somad. Kenapa kita ni orang diwajibkan untuk mengeratkan silaturahim? Kita ni lihat saya sebagai contoh ibadah kurban kita ni. Ibadah kurban. Kenapa kita ni dianjurkan? Bukan lagi dianjurkan, mesti kalau kita ni berkorban seekor kerbau apa macam tu 1/3 tu hak kita ni. Terus 1/3 hak kita ni. 1/3 lagi hak kepada fakir miskin. Dan 1/3 lagi adalah hak kepada kaum kerabat kita ni, saudara kita ni, adik-beradik keluarga kita ni yang penting, adik-beradik perlindungan kita ni, ataupun jiran-jiran kita ni. Walaupun hakikatnya mereka tu lebih lebih berharta, lebih kaya daripada kita ni. Jadi kita ni sudah nampak di sana yang sebenarnya tujuan kita ni dituntut untuk membagi 1/3 kepada kaum kerabat itu bukan lain tu sebenarnya untuk silaturahim. Betul. Itu salah satu contohnya. Wallahu alam. Itu dia. Kita ni sudah mengetahui hukum mengeratkan silaturahim dan juga hukum memutuskan silaturahim. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk kita ni mengeratkan silaturahim ini, Ustaz? Okey, tadi sebenarnya memutuskan silaturahim belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Silakan Ustaz. Tapi tidak apalah. Kita teruskan saja. Boleh ditambah. Jadi saya tambah lagi lah, insya-Allah. Ada poin lagi lah. Jadi sebenarnya agama Islam menuntut kita ni untuk menjaga hubungan kita ni sesama manusia. Bukan saja orang yang beragama Islam tetapi sama manusia sendiri. Pasal apa? Bila kita ni memutuskan, kalau tadi mengeratkan, lawan mengeratkan adalah memutuskan. Bila kita ni memutuskan hubungan kita ni itu, apatah lagi sama perlindungan, nauzubillah. Apatah lagi sama perhatian saudara kita ni. Risikonya besar sekali. Risikonya besar sekali bukan saja di dunia tapi di akhirat. Jadi hukumnya memutuskan silaturahim ini adalah haram dan dikira melakukan maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan tadi dijauhi daripada sifat macam itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat nombor 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Tafsirannya, maka jika kamu berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidakkah nanti kamu akan melakukan kerosakan di bumi dan memutuskan silaturahim dengan kaum kerabat kamu. Mereka itulah, jadi mereka itulah yang dimaksudkan di sini, orang yang melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikan pendengaran mereka serta dibutakan penglihatannya. Jadi apa yang dimaksudkan di sini fa asammahum wa a'ma absarahum. Apa yang dimaksudkan di sini dengan ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan mata mereka itu, cuba kita ni bayangkan. Kita ni masa ni hidup kita ni alhamdulillah, ini salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala juga ni. Kita ni dibagikan pendengaran yang baik, penglihatan yang baik. Cuba bayangkan satu hari nanti disebabkan kita ni memutuskan silaturahim, Allah menulikan kita ni punya telinga kita ni. Allah membutakan mata kita ni. Apa rasanya? Betul. Dan nyaman. Betul. Macam-macam rasanya, gelisah dan nyaman. Jadi itu sebenarnya fa asammahum wa a'ma absarahum ini adalah kira bahasa kiasan. Bahasa kiasan bahawa memutuskan silaturahim itu berdosa besar. Berdosa besar. Selepas itu orang yang memutuskan silaturahim ini juga indahkan masuk syurga. Indahkan masuk syurga, sebagaimana ada satu hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jubair bin Mu'im, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah
qati'u rahim. Maksudnya di sini tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu alam. Itu dia penjelasan mengenai hukum memutuskan silaturahim. Jadi kita perlu sebenarnya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kita ni tahu silaturahim, tapi banyak sebetulnya yang perlu kita ni ketahui lebih mendalam lagi mengenai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Kalau tadi kita sudah mengetahui antara hukum mengeratkan silaturahim dan juga hukum memutuskan silaturahim, dan pertanyaan seterusnya Ustaz cara ketani untuk mengeratkan silaturahim. Alhamdulillah. Apabila kita ni orang berbicara tentang cara. Sebenarnya cara ni lebih mudah. Masalahnya di sini mau sebenarnya mau sedih lagi nak. Cara kita ni mengeratkan silaturahim itu mudah sekali. Ada beberapa cara, antaranya kita ni paling senang. Kadang-kadang orang manusia ni kita ni ada yang jenisnya yang pembiasa ni. Alasannya ia mau mengeratkan silaturahim itu bukan pasal dia banci orang kata. Kadang-kadang ada orang kata alasannya sebab dia malu. Jadi kalau sekiranya alasan kita ni macam malu, takut ke, barangkali kita ni berfikir orang kata kalau aku tagur marah kali ni ya. Indah juga. Kita ni cuba mula-mula kita ni tukar pemikiran kita ni dulu yang kepada yang lebih positif. Dan niat kita ni bersilaturahim ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu caranya yang paling mudah adalah sering memberi salam ataupun menjawab salam. Jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang sedikit lagi baik. Tadi mendoakan orang itu kan bagi salam ini doa. Ataupun kalau sekiranya orang membagi salam arah kita ni jawab Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Atau salah satu pembuka bagaimana cara kita ni untuk mengeratkan silaturahim. Mungkin bermula daripada sana. Baik, selepas daripada itu disambung lagi sedikit. Banyak pula lagi ni poin sebenarnya. Jadi selepas itu selain daripada memberikan salam, ada baiknya kita ni bertegur sapa. Bertegur sapa sesimpel semudah macam mana, apa kabar. Mungkin hari ini Assalamualaikum saja, esok tanya apa kabar kita. Lama-lama jadi biasa je. Lepas itu menghadiri undangan ataupun jemputan. Sekiranya kita ni dijemput untuk hadir ke satu majlis, apatah lagi dijemput oleh kaum kerabat kita ni sendiri, kita ni hadir walaupun hakikatnya kita ni mau makan, contoh barangkali mungkin kita ni berpuasa, kita ni hadir. Apabila kita ni hadir, itu sudah kita ni mengeratkan silaturahim. Pasal apa? Di sana bukannya seorang, di sana ada ramai lagi. Seterusnya kita ni menghulurkan bantuan dan pertolongan, sama ada dengan tenaga ataupun wang ringgit, ataupun sudah kita ni membuat silaturahim. Seterusnya kita ni kunjung mengunjung, apatah lagi hari raya, tapi ikut arahan Kementerian Kesihatan, jangan berduyun-duyun sampai 100 orang ke rumah kita di segi bandar. Atau lagipun masa ni masih ada peluang kita ni di hari raya untuk mengunjungi. Kalau sekiranya kita ni belum berkunjung ke rumah kedua ibu bapa kita ni lewat dorang, saudara adik-beradik kita ni, kawan-kawan kita ni. Seterusnya kita ni menziarahi ketika orang itu sakit, kaum kerabat kita ni sakit. Kita ni ziarahi, kita ni peduli sama dorang. Jangan sampai dorang rasanya apabila aku senangnya baru tanya kemarinya, bilanya aku sakitnya ada orang melawat aku, ya rasa apanya orang sedih. Jangan dibiarkan macam itu. Dan seterusnya menghadiri pengebumian jenazah. Kalau sekiranya ada orang meninggal, kita ni hadir. Jangan sekali-sekali tadi apatah lagi kaum kerabat kita ni, saudara kita ni, apabila tadi mendengar ada berita duka cita, tadi biarkan semacam itu. Dah jauh baik Dan macam-macam lagi caranya lah. Boleh di masjid, tunggu masjid. Bukan hari Jumat pun kira mengeratkan silaturahim, tapi jaga gap lah. Okey, wallahu alam. Baik, tadi di kesempatan juga kalau kita ni lihat jawapan juga kata Ustaz satu, di mana kalau sekurang-kurangnya kita ni bagi salam ataupun senyuman ni, di mana contoh sebagai kalau Atul di pagi ini mungkin ada masalah, jadi Atul macam jawab, aku pun macam biarkan saja. Tapi kalau Atul katanya Assalamualaikum, walaupun dalam tona marah, Assalamualaikum. Jadi macam ada pembuka kata tu rasanya untuk berkongsi bersama. Dan insyaAllah seperti yang dikongsikan oleh Ustaz tadi itu yang memudahkan lagi dalam pergaulan kita ni. Baik, untuk selanjutnya Ustaz mungkin dapat lagi dikongsikan tadi mengenai Assalamualaikum ini. Biasanya kalau kita ni bersama dengan sesama saudara Islam, bagaimana pula kalau cara untuk mengeratkan silaturahim bersama mereka yang bukan Islam? Baik, cara kita ni mengeratkan silaturahim sesama yang bukan Islam, artinya macam-macam lah tu yang penting bukan Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala indah melarang kita ni untuk berbuat baik kepada orang yang bukan Islam. Maksudnya di sini orang yang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat nombor 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Tafsirannya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita ni nampak Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, ini jadi masalah. Kalau sekiranya kita ni berbuat baik, mengeratkan silaturahim kita ni tu sesama orang yang bukan Islam. Hatta zaman Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa tu kalau sekiranya ada umat Islam membeli peralatan peperangan, contohnya pedang, tombak, mereka berjual beli dengan orang Yahudi. Jadi di sana kita ni nampak ini ada jadi masalah. Selagi mana ini mengganggu akidah kita ni. Maksudnya mengganggu akidah ni, contohnya kalau kita ni berjiran sama orang yang bukan Islam, agama lain selain daripada Islam, tiba-tiba ada yang menjemput kita ni. Rupa-rupanya sudah kita ni datang, Allah membawa agama lainnya di sana berdakwah ya. Atun dah dapat tak? Atun dah terdapat tu. Kira atun yang dia anulah yang ditegah ni orang kita ni. Macam tu. Wallahu alam. Okey, itu di antaranya dan ini yang akan kita ketahui lebih lanjut lagi mengenai dengan apakah keistimewaan mengeratkan silaturahim ini, Ustaz. Alhamdulillah. Mengenai dengan keistimewaan. Keistimewaan ini lebih kurang sama kelebihan mengeratkan silaturahim. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah taala berkata, barang siapa yang menjalinkan ukhuwah persaudaraan dan menghidupkan silaturahim, maka ia akan memperolehi 10 keistimewaan. 10 keistimewaan. Di antaranya, yang pertama, mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit amat suka kepada orang yang menghubungkan ukhuwah persaudaraan. Seterusnya, menggembirakan para malaikat di langit kerana mereka amat suka kepada orang yang menghubungkan ukhuwah persaudaraan. Itu antaranya tak. Seterusnya, dapat menambahkan pahala amalnya setelah ia meninggal dunia kelak. Macam seperti mana yang saya beritahu tadi Kalau sekiranya baik, orang akan mengenang kita ni, orang akan sentiasa mendoakan kita ni. Seterusnya, dapat menambah dan menimbulkan rasa kasih sayang dalam pergaulan seharian. Kalau niat kita ni ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, orang akan senang sama kita ni. Seterusnya, dapat menambah dan menimbulkan keberkatan kepada rezeki. Rezeki kita ni pun alhamdulillah berkat, nyaman rasanya menerima sesuatu daripada orang lain. Contohnya, kalau kita ni bersedekah mangga, jiran tani membalikkan semula dengan durian. Contoh saja. Itu rezeki. Kalau durian Ustaz memang siapa nak menolak tu. Setiap hari yang bersedekah tu. Baik, seterusnya Ustaz. Kalau langsat payah je tu. Okey, seterusnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usianya. Ini tahu orang yang mau kan melanjutkan usianya, tapi mesti sihat tu. Rezeki diberikan melalui kesihatan ada juga, dan menjadikan iblis dan syaitan bertambah gelisah dan sakit hatinya. Siapa yang mau melihat iblis gelisah? Saya mau. Betul. Caranya menjalinkan silaturahim biar dorang gelisah. Disegani dan dihormati oleh masyarakat yang berada di sekeliling. Seterusnya, dapat menggembirakan orang yang berada di alam barzakh, dan seterusnya dapat menzahirkan kegembiraan pada kedua belah pihak kerana tiada amalan yang lebih baik melainkan menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya.